Dalam sesi podcast kali ini, kita menjemput Encik Khairul Rizal dari FGV Prodata Sistem Sdn Berhad dan Encik Suhaimi Mustafa dari FGV Pump Industri Sdn Berhad untuk membincangkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah wabarakatuh. Terima kasih. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri sebelum kita teruskan sesi ni. Saya Khairul Rizal bin Abdul Karim daripada FGV Prodata Sistem Sdn Berhad. Berkhidmat bersama FGV ni rasanya agak lama jugalah. Lebih kurang dalam 27 ke 26 tahun saya berkhidmat bersama FGV Prodata. Waktu tu kita belum panggil FGV lagi lah, kita panggil Felda Prodata System. Okay, Felda Prodata System. Pertama saya masuk pada tahun 1997 kalau tak silap saya, pada Mei 1997 saya di-attach ke bahagian mills, iaitu bahagian sistem aplikasi untuk perkilangan. Waktu tu kita panggil dia mills lah. So dalam mills ni actually dia ada banyak sistem yang kita develop pada waktu tu. Pada tahun 1997 tu banyaklah dia punya sistem, which is kita develop sistem pakai teknologi yang lama. Waktu tu kita panggil dia DOS. Maksud tu Windows tak ada lagi. Zaman-zaman dulu semua pakai banyakkan mainframe lah, AS400. Application yang standalone tu macam DOS, COBOL contohnya, Pascal, Fortran, DBase, ada banyak lagi lah. Okay, so saya di-attach dekat bahagian sistem mill, dan saya punya job ataupun saya punya task pada waktu tu untuk tengok sistem Weybridge yang sedang diguna pakai di kilang. Waktu tu kita ada lebih kurang dalam 70 kilang untuk Felda Pump ni. Kita develop, diorang waktu tu develop pakai COBOL. Actually COBOL ni susah nak maintain lah. Jadi saya ditugaskan, masuk-masuk je dah ditugaskan untuk study sistem sistem Weybridge tu kan. Jadi first time tengok, kita pun tak tahu apa benda tu Weybridge. Jadi saya pun buat sikit lah, buat study, buat R&D. So task saya yang pertama sekali kena tukar, to convertkan DOS tu kepada satu teknologi yang barulah. Tak nak lagi pakai DOS, iaitu COBOL. Jadi saya suggest lah dekat bos saya tu untuk upgrade kepada Windows. Waktu tu kita pakai Windows 95 dengan Windows 3.1 lah, lama punya Windows. Teknologi yang kita guna tu VB6. Jadi saya banyaklah pergi ke kilang buat study, masa tu Google tak ada lagi. Kan, nak buat research pun susah, kena beli buku. So buku tu tebal lah kan, beratus-ratus harga. Jadi kita beli buku dan kita buat study, buat research. The main point ni sebenarnya yang susah ni dekat Weybridge ni, kita nak baca indikator tu lah. Which is kita nak kena communicate dengan apa tu, indikator ataupun dengan dia punya signal untuk retrieve dia punya weight daripada pemberat ke komputer. So itu kita kena buat program lah. Itu banyaklah, lebih kurang 3 bulan jugalah saya buat study tu. And then lepas tu dah selesai pun semua, saya dah berjaya, kita develop satu sistem, kita present. So present dekat saya punya boss waktu tu, Cik Amin Barber lah. And then present, so dia kata okay, then kita present dengan FBI. So kita pun present, then dia kata oh okay, pasal dia lebih mudah lah. Waktu tu kita develop pakai Windows, jadi dia punya interface tu nampak lebih ceria lah kan, lebih ceria, lebih mudah, lebih friendly pada waktu tu. Compare dengan dulu kan dia screen hitam putih je kan, COBOL. Okay, then kita pun start lah pasang. Kita start pasang. Tak semua kilang lah, kita buat dulu pilot dekat beberapa kilang waktu tu. Zaman tu tak silap saya Puan Ainun, arwah Puan Ainun, itu pun banyak juga bantu saya lah waktu saya develop sistem timbang ni. Jadi kita pasang first kali di kilang Penggeli untuk kita buat pilot. So di situ banyaklah pengalaman. Kalau saya nak cerita pengalaman mula-mula kita pasang sistem timbang dekat Penggeli tu, ialah first time pakai, and then user pun waktu tu dia tak pernah guna Windows. Jadi kadang bila dia bawa mouse tu, bila mouse tu sampai ujung dia tak tahu nak pergi mana dah kan. Dia stop kat situ, dia stop.
Jadi dia tanya, cik, sampai mana ni? Ini macam mana ni? Mouse dia dah sampai ujung kan? Jadi kita terpaksa angkatkan mouse tu. Kita kata main kat kawasan sini. Tu antara benda cabaran-cabaran ni lah. Waktu mula-mula kita nak implement dulu sistem Webiz yang Windows punya version ni. Pengiraan tersilap kira macam KPG sepatutnya 20 jadi 50. Ya, betul. Kan? Jadi lori dah beratur panjang dekat luar kilang. Peneroka dah bising. Itu antara cabaran lah. So jadi benda tu semua kita dah berjaya lah, alhamdulillah atasi, dan kita pun dah berjaya sekarang ni pun alhamdulillah dah diguna pakai sejak tahun 2004 kita start pasang sampailah ke hingga hari ni lah. So daripada tahun 2004 tu kita dah upgrade, dah banyak version lah pun. Kita dah upgrade sampailah sekarang ni kalau tak silap dah unmanned lah. Yang terkini lah. Yang terkini lah. Okay. Itu saya punya pengalaman pertama kali saya masuk kerja di FGB Purata lah. Selepas tu banyaklah saya jaga bahagian bulking, bahagian logistik dan hingga sekarang lah. Jadi saya sekarang ni dah mengetuai bahagian mill bulking and logistik punya application. Mostly saya punya job scope lebih kepada pembangunan sistem lah. Pembangunan sistem iaitu kita develop, kita deliver dan kita support. Dan kebanyakan application yang di bawah jagaan saya ni adalah self-develop, in-house. Kita develop sendiri tanpa menggunakan khidmat vendor lah. Kalau ada pun mungkin kita ambil external resource untuk kita buat development. Okey, jadi setakat tu saja saya rasa pengalaman saya punya saya punya pengalaman bekerja di FGB Purata daripada saya mula masuk sehinggalah saya berada pada keadaan yang sekarang ni lah. Dulu masuk programmer, dulu dia panggil programmer kot. Masuk programmer, lepas tu analyst programmer, lepas tu system analyst, lepas tu jadi senior system analyst, lepas tu manager, head of mill and bulking application. Terima kasih kepada pihak Purata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikut cerita daripada Encik Hairul, pengalaman Encik Hairul dengan Purata, mungkin saya lebih mencabar lah. Sebab saya mula dengan FPI ni bermula pada tahun 1990. Tahun pertama saya masuk FPI ni, sebelum tu dia dipanggil Permandangan Kilang Felda. So masa Permandangan Kilang Felda tu, Cik Hairul, saya nak maklumkan, Purata masa tu dipanggil, tak silap saya, Jabatan Proses. Masa tu Jabatan Proses. So lepas saya masuk dalam setahun dengan FPI, so dia ubah pula jadi Permandangan Kilang Felda. Daripada itu saya masuk setahun dalam bahagian HR. So jabatan HR tengok saya lebih kepada minat kepada IT ni kan. So dia tubuhkan satu unit daripada unit MIS. Sehinggalah sekarang. Waktu tu tak ada lagi unit MIS tu. Oh, tak ada. So dalam Felda ni, dalam Permandangan Kilang Felda, FPI yang pertama yang tubuhkan jabatan unit MIS. So ketua masa tu, ketua saya ialah Cik Wahab Yaakob. Yaakob, unit MIS ni yang dia tak ramai, cuma 3 orang Cik Hairul. Ya. So saya pernah bagi mak dengan Cik Amin Baba masa tu. Cik Baba yang bekas Purata dulu. Cik Abdullah Awang. So sehinggalah dengan tim Cik Hairul lah. So bagi saya, pengalaman saya dengan Purata ni mungkin lama lah, Cik Hairul. Dah 34 tahun saya dengan Purata. Lagi lama daripada saya. Lama kan? So sistem-sistem yang Cik Hairul cerita tadi, saya mungkin macam sama dengan saya rasa lah. Dengan 70 kilang, sistem nak kenalkan, nak biasakan staff semua gunakan teknologi yang terkini tu, agak mencabarlah Cik Hairul. Ya. So itu pengalaman saya dengan FPI lah sehingga sekarang. Itu. Boleh. Cik Mi nak tanya sikit lah. Okey. Sebelum Cik Mi join Felda ataupun join Felda FPI ke Felda betul? Saya Felda government. Saya masuk tu Permandangan Kilang Felda. Permandangan Kilang Felda masa tu.
Waktu tu jaga apa? IT tu masa tu buat apa? Masa tu saya cuma jaga aset je. Aset sajalah. Aset dengan sistem timbang sikit-sikit tu je. Cuma pengalaman itu je. Oh. Just ikut je. Nak faham sistem timbang. Tapi sistem timbang saya nak faham ni lebih kurang 7-8 tahun baru faham. Yalah. Dengan jumpa teknologi yang terbaru lah masa tu lah. Terkini. Cik Harun. Okey, Cik Mi. Ya. Topik kita hari ni, Ya. kita lebih berminat lah. Kita nak tahu apa itu sistem Weybridge. Kan? Ya, Sistem, kebanyakan orang dengar sistem timbang. Ya, betul. Kan? Timbang tu timbang apa? Apa fungsi sistem timbang tu? So mungkin tak sama dengan tak sama dengan orang tak faham. Ya. Kan, ditimbang macam mana sistem timbang tu berfungsi di kilang. Sebab saya tahu actually kita bukan ada di FPI saja. Ya, betul. Kita ada di refinery, kita ada di kernel, kita ada di rubber, MSM, semua yang anak syarikat FGV yang ada produk mesti ada sistem timbang ni. Sistem timbang ni ibarat macam core lah, satu source of data untuk FGV, di mana setahu saya sistem timbang ni dia timbang dan dihantar kan, dihantar data tu ke HQ lah untuk diproses dan proses seterusnya lah. Okey, jadi saya tahu yang FPI merupakan antara paling banyak lah kilang di FGV paling ni. banyak guna sistem yang dibangun oleh Purata lah. Oleh Purata ni, saya tak silap saya sekarang ni kita ada lebih kurang 69 69 site di seluruh Malaysia. Ya, betul. Termasuk Sabah Sarawak. Termasuk sekali Sabah dan Sarawak. Betul. Jadi sistem timbang ni merupakan satu sistem yang paling kritikal. Betul. Paling kritikal di FPI, kata orang tu tak boleh down. Ya, tak Kalau boleh down je, habislah. Meletuplah parlimen. Itu biasalah. Okey. Jadi saya nak tanya Cik Mi lah. Okey. Boleh tak Cik Mi ceritakan sikit apa itu sistem Weybridge di FPI dan bagaimana dia berfungsi ataupun bekerja, dia punya cara kaedah. Okey, terima kasih Cik Ros. So saya boleh tak saya mungkin jawapan saya ni tak secara dalam, mungkin kita cakap boleh kan Cik Ros. Bagi kita punya viewer Okey lah. ni tahulah Okey. apa itu sistem Weybridge di FPI, dia timbang apa? Timbang pasir ke, timbang batu ke, kan? So kalau ikut singkatannya orang panggil WB lah, WBS. Kan sistem Weybridge Weybridge lah. Weybridge Itu bahasa orang putih lah. Bahasa Melayu dia jamban timbang. Jamban timbang lah kalau orang tengok. Yang biasa kita tengok dekat highway tu masuk ke jamban timbang JPJ. Lebih kurang macam tu lah. Konsep tu lah. Okay. Mungkin di API ni dia konflik sikit lah sistem dia. Sebab dia penerimaan buah sawit. So kita boleh katakan dia digunakan untuk mengukur berat lah. Berat penerimaan buah BTS tu yang membawa lori tu akan membawa muatan, akan naik ke atas jabatan timbang. Kalau dia akan timbang muatan tu, so dengan ni dia akan menetapkan keberatan buah yang buah BTS dengan lori tadi sebelum ia diproses seterusnya. Itu maknanya lori tu bawa FFB lah. Ya, betul. Buah masuk ke kilang. Maknanya dia ada proses lah sebelum masuk proses kilang tu. Betul. Ambil gate pass dia kena ambil gate pass dekat Fesco. So dia akan bawa tiket tu pergi ke jabatan timbang untuk naik atas timbang. So dia timbang, lepas tu proses seterusnya. Maknanya dia pergi seterusnya, buah tu nanti dia bawa masuk ke dalam kilang lah. Ya, betul. Dia akan pergi kawasan grading sekali lah. Lepas tu dia unload buah. Unload, ya betul. Unload, lepas tu proses proses grading. Grading, ya betul. Grading. Lepas tu keluar Balik. So akan proses tu dia akan pulang balik ke gate pass tadi. Dokumen tadi. Dokumen tadi lah. So tujuan dia keluar tu untuk dapat perbezaan berat gross dengan berat tail lah. Ya, betul. Net lah, berat bersih. Ya, jadi kita tahu berapa banyak berat lori tu bawa untuk muatan tadi lah. Muatan tadi kan. Ya, betul. Okey. So di situ itu antara dia punya fungsi utama jabatan timbang untuk ni lah, untuk mengira berat bersih bagi penerimaan buah tadi dah. Selain daripada berat bersih je ya. Apa lagi fungsi Weybridge, sistem Weybridge selain daripada untuk dapatkan berat? Mungkin ada terlibat dengan bayaran ke, dengan perah OER ke? Okey, dia akan bersangkut paut dengan itu. Kalau kita dari segi tadi penerimaan buah tadi, kalau kita penerimaan buah tadi salah, so kilang dapat data tu pun yang salah juga. Maksud saya akan proses BTS tadi. Kalau kata dia terima buah tadi beratnya 1 tan, tapi dari rekod tu kata 2 tan contohnya. Kalau dari segi dulu sistem dululah.
maka kilang akan terima lebihan 1 tan, sedangkan Buah kilang proses tu hanya 1 tan je. 1 tan je. Ya, betul. Itu kelebihan. Selain daripada kita timbang buah, kita timbang juga bersih buruk. Maksud saya bersih buruk ni maksudnya hasil, contohnya kilang nak buang besi-besi yang contohnya macam dipanggil cages yang rosak-rosak tu, kita dari situ juga dapat hasil kita. Kita akan guna juga setimbang. Ya, Cik Ros. So banyak proses digunakan oleh sistem timbang. Selain daripada tu, bayaran dia terlibat tak sini? Ya, betul, terlibat. Maknanya Semua terlibat. Ya, maknanya bukan daripada berat sajalah. Ya, betul. Sehingga ke bayaran FFB tu datangnya daripada data timbang. Ya, betul. Ni kalau salah timbang, salah lah kita bayar. Masalah bayar. So rugilah syarikat. Rugilah. Ya, betul. Jadi sebenarnya ketepatan data timbang tu amat penting. Bukan satu faktor yang paling penting lah. Ya, betul, betul. Dan satu lagi grading tu lah saya tengok dekat situ grading tu antara faktor yang utama jugalah. Faktor utama juga untuk menyumbang kepada harga kan. Ya, yang menentukan harga. So dia bergantung pada kualiti juga ya, kan. Ya, betul. So bukannya semata-mata bergantung kepada pada berat. Ya, betul. Ya, betul. Okay. Jadi sebenarnya di situ faktor kita untuk menggrade buah tu semua penting lah. Ya, betul. Kena grade betul-betul lah. Betul. Kalau muda kata muda, masak kata masak. Kalau mengkal lah, kalau tangkap panjang lah. Ya. Kita ikut MPOB bagilah. Okey. Mana MPOB dah tetapkan lah dia punya kriteria ya, untuk betul. mendapatkan kadar perahan tu. Ya, betul. Okey. Jadi fahamlah kat situ Cik Mi. Saya ingat kan dia ni masuk terus ni je, timbang terus keluar kan. Sebenarnya ada banyak lagi proses kat dalam tu lah. Betul. Jadi yang grade buah ni siapa? Grade buah ni kita punya staff. LGBT lah. LGBT? Ya, staff. Okey. Semua orang siapa-siapa pun boleh grade ke? Ataupun tak, ada orang kita yang ada certified yang disahkan ataupun ada yang selalunya dia akan dipilih oleh yang ditetapkan oleh MPOB lah. Yang betul-betul kualiti lah. Okay. So sekarang ini giliran saya lah. Dengan pengalaman Cik Heru dalam ni lah. So saya tanyalah apa kelebihan utama penggunaan sistem Webbridge. Okey. Sebenarnya kalau nak cerita kelebihan sistem Webbridge ni, banyaklah bagi saya lah. Bukan nak bangga diri kita. Tapi kalau compare dengan luar, betul. antara kita punya ni antara yang paling banyak dari segi security lah. Kita buat announcement. Betul. Dari segi security tu bagi saya antara yang terbaik lah. So kelebihan utama sistem Webbridge di FGBPI ni adalah first sekali dari segi ketepatan ukuran. Jadi data yang kita capture daripada Webbridge tu adalah merupakan data yang actual datangnya daripada indikator. Bukan dikira secara manual ataupun dipancing oleh operator untuk masukkan berat dalam sistem. Benda ni auto kita capture. Mana kalau dia display 1000 kg, 1000 kg lah kita akan terima. Kita tak akan terima 1001 kg ke ataupun 999 kg ke, tak. Dia akan tepat. Itu antara kelebihan sistem Webbridge yang kita bangunkan untuk FGBPI lah. Betul. So yang keduanya saya nampak dari sini ni yang biasalah kesilapan kemasukan data secara manual. Contoh, saya bagi contoh kat sini bila lori masuk ke timbang, sebenarnya ada banyak data yang kita kena masukkan selain daripada berat. Iaitu antaranya nombor lori, supplier, siapa yang membekalkan buah FFB kepada kilang tersebut, siapa driver lorinya, apakah nota hantaran yang dibawa oleh FFB tersebut. So benda-benda tu semua kena masukkan ke dalam sistem jabat timbang untuk kita proses. Selain daripada itu juga, ada juga lagi data-data grading yang kita kena key in. Iaitu berapa banyak buah muda yang kita terima, buah masak, buah mengkal, tangkai panjang, kotor, dura, mengkal. Kriteria buah-buah tu semua kita kena masukkan dalam kita punya sistem jabat timbang. So banyak data yang kita kena masukkan. Jadi di sini apa yang kita enhance, kita upgrade, buat perbaikan dalam kita punya sistem. Kita integratekan data-data ni dengan sistem-sistem yang sedia ada di kilang. Jadi kita eliminatekan double key in. Maksudnya human error tu kita cuba kurangkan kalau boleh dah tak ada langsung lah. Jadi kita integratekan sistem gate pass yang dah memang ada dekat kita punya kilang pun kita sendiri yang bangunkan. Integrate dengan Webbridge. Jadi lori datang buat gate pass di Fesco, data tu dah ada dalam Webbridge. Bila lori naik, data tu dah appear dekat dalam sistem. So kita dah eliminate
human error punya dekat ni lah possibility dia. Dan data grading yang dekat loading RAM tu pun semua dah tak perlu key in lah. Ya, betul. Dia orang key in je dekat atas menggunakan PDA melalui wireless. Data tu terus masuk ke dalam sistem jabatan timbang kita. Jadi bila lori tu keluar, data tu dah ada dekat dalam sistem. Jadi operator ataupun kerani timbang ni dah tak perlu lagi key in balik semula data-data tersebut lah. Dia cuma tekan enter je. Jadi bukan seronok lah, cita-cita ni nak jadi kerani timbang best lah dekat kilang kan. Dulu tak nak. Dulu orang tak nak kan. Pasal kalau tanggungjawab besar. Tanggungjawab dia besar. Data dia tu kritikal kan. Jadi sekarang kita dah mudahkan lah kerja kerani timbang dan mengurangkan kesilapan human lah. So satu lagi saya dapat sebenarnya antaranya adalah peningkatan dari segi kecekapan lah, efisiensi, di mana proses timbangan tu berlaku lebih cepat, lebih pantas. Bergantung kalau dulu kita timbang secara tanpa menggunakan sistem kan semua kena kalkulate pakai tangan, betul, pakai Excel apa semua kan, benda tu buang masa. Satu lori tu kita nak timbang kan sampai berpuluh-puluh minit, betul kan, sampai setengah jam ke 40 minit satu lori. Dengan adanya sistem ni, benda ni boleh berlaku dengan sangat cepat. So timbangan tu berlaku dekat atas timbang tu dalam masa beberapa saat saja. Timbangan tu boleh, so data tu semua dah ada dalam sistem. Kan? Jadi antara kelebihan-kelebihan lain yang saya nampak dari segi security lah, dari segi security iaitu kita ada IC authentication. Kita ada IC ni contoh macam kita buat 2 layer punya checking. Instead of dia masukkan user ID, dia kena ada juga IC carry bersama dia untuk dia touch, mengatakan okey IC ni memang dia punya dan attach dengan user ID dia, dan baru kita benarkan dia masuk. Kalau dia pakai IC orang lain tak boleh. Walaupun password dia betul, itu antara security feature yang ada dalam tu. Dan selain daripada tu kita ada SMS TSC control. Dulu masalahnya kan sistem timbang ni banyak dia punya control checking semua kan. Jadi manager tu setiap kali ada je risky weighing, manager terpaksa pergi ke tempat bilik timbang kan untuk masukkan user ID high level dia untuk melepaskan ataupun untuk membenarkan lori itu buat melakukan timbangan. Jadi kerja manager dengan AM ni tak habis-habis ulang-alik keluar masuk bilik jabatan timbangan. So bila dia nak fokus dekat kerja-kerja dia yang lain. Jadi apa yang kita buat, kita pakai TSC, text ataupun SMS. Apabila berlakunya itu risky way, automatically sistem Webridge akan hantar satu TSC code kepada manager kilang mengatakan sekarang sistem timbang anda berada dalam situasi sekian-sekian, perlukan kelulusan daripada pihak tuan untuk membenarkan lori ini timbang atas sebab kita letaklah dalam SMS tu adalah dia punya kod dia, dia punya error dia. Dan kalau manager rasa puas hati, dia akan terus bagi tag tu kepada kerani timbang. Kalau dia rasa sanksi, dia rasa tak puas hati, dia akan arahkan dia punya penyelia ataupun AM dia untuk pergi check. Baru dia akan bagi TSC code. Jadi kita dah kurangkan keberadaan manager ataupun assistant manager di tempat timbang. Jadi senanglah dia orang nak pergi meeting ke dekat zone ke dekat HQ ke kan. Jadi mudah manager untuk bergerak. Jadi kita dah tak limitkan. Dulu pakai password. Kan setiap kali kadang manager tengah ada dalam kilang, terpaksa naik balik atas kilang kan. Aduh, dah lah jauh kilang kat bawah tu, betul tak? Betul. Memang marah lah kan manager tu. Jadi dengan adanya SMS TSC ni, dia lebih melancarkan kerja pengurus lah, pengurusan kilang. So boleh dikatakan kalau ikut yang Cik Hero cakap tadi, kalau ikut saya yang zaman saya lah, so dulu pakai tulis manual lah. Tak silap saya dengan gate pass. Bila hujan, masalah. Grading pun cara manual dulu. Jauh beza. Dengan teknologi Purata buat ni, alhamdulillah lah. So proses untuk pihak pengurusan buat Malaysia Data tu lagi cepat lagi bagi saya lah. Itu pengalaman. Terima kasih Cik Hero. Terima kasih Cik Mi atas penghargaan kepada FGB Purata. Okey, lain daripada tu banyak juga kita ada pasang sensor. Sensor ni penting. Betul. Kebanyakan sensor ni untuk pastikan yang tayar tu betul-betul berada atas jabatan timbang. Kalau tak, dia boleh buat penipuan. Dia lajakkan tayar tu ke depan sikit, dia dah dapat curi dalam 2-3 tan. Berat kan. Dekat situ banyakkan dulu orang letak cermin dia. Betul. Cermin ni dia bukan preventif lah. Benda dah berlaku baru kita nak kesan kan.
Jadi dengan ada sensor ni dia akan detect dan control real time. Ya. Kalau lori tu tak betul duduk, kita terus lock sistem timbang kita daripada untuk meneruskan penimbangan. Dan kita ada bunyi siren bunyi. Jadi biar dia rasa takut sikit lah. Lepas tu banyak lagi features dia. Antara kelebihan ni kita kita boleh detect nombor plate di atas timbang, nombor plate. Ini penting juga sebenarnya. Betul. Penting sebab apa? Kalau lori tu naik, lori A tu naik dekat atas timbang, kita kena pastikan lori A betul yang berada dekat atas, bukan lori B, bukan lori C. Sebab kalau dulu dia boleh key in, operator timbang key in lori, dia boleh ubah, dia boleh tukar, so boleh buat macam-macam possibility lah, manipulation ke kesilapan ke apa. Jadi kita nak elakkan benda ni, kita letak satu high end punya kamera. Setiap kali kenderaan naik atas timbang, dia akan baca nombor plate lori tu, convert ke dalam bentuk teks, hantar ke kita baca dan kita akan compare dengan gate pass. Betul tak nombor lori ni? Kalau betul baru kita sahkan lori untuk proses timbang. Itu antara dan ada banyak lagi lah beberapa tu. Kita ada juga macam audit report untuk kita monitor segala aktiviti risky weighing dekat dalam kita punya sistem jabat timbang. Dia akan keluar lah. Jadi audit sebenarnya dekat FGB ni dah senang lah. Kalau nak datang dekat kilang ni first kali, bagi audit report. Dia dah ada dah. Kita dah buat kan untuk audit kan. Jadi mudahlah. Okey. Okey Cik Mi. Okey. Ni saya nak tanya sikit lah dalam kita mengendalikan kita punya sistem jabat timbang ni, apakah cabaran ketika mengendalikan sistem WBS ni, dan bagaimana cara untuk kita mengatasi masalah-masalah ni? Kira soalan Cik Aaron ni mencabar saya ni jawab ni kan. Boleh sebab nak tepatkan jawab nak kita tepat jawapan. Nak mengendalikan sistem web brain ni bukan mudah di kilang kan. Nak berhadapan dengan penyeroka kan. Kira pengalaman saya 34 tahun ni kan mencuba dalam sistem ni. So kena cerita lah. So saya nak maklum kepada Cik Aaron lah. Mungkin dia ada 4 cabaran untuk mengendalikan sistem web brain ni. Okey. So salah satunya penyelenggaraan peralatan lah. Kita nak pastikan segala peralatan yang digunakan oleh kilang yang terlibat dengan timbang, kita kena betul-betul dengan keadaan baik lah. So pertama, yang kedua iaitu latihan. Peralatan ni maksudnya PC lah. PC, timbang, load set, semua dalam keadaan PDA. Kita kena betul-betul sengarap betul lah. So tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, so kali ni timbang akan check dulu timbang dia. So akan check sama sistem dia okey tak okey. Sama juga dengan grading ataupun gate pass. Okey, yang kedua kita akan buat latihan ni lah, latihan pengguna. Yang kedua tadi so kita akan buat setiap ada perubahan yang dibuat oleh Purata. Setelah kita buat bincang di antara Purata dengan API. So kita akan buat latihan di Alaf lah, salah satu tempatnya. Kita akan panggil so kita akan panggil semua staff yang terlibat dengan timbang, akan turun sama-sama. Kita akan beri Purata akan bagi taklimat lah penggunaan sistem baru tu. Ini memang kita tahu kita buat. Boleh kata kita tak tahu lah. So yang kedua, integrasi sistem lah. So kita integrasi web bridge dengan sistem lain yang boleh menjadi rumit sebelum ni lah. So sekarang kita prestasinya sudah serasi dengan dapat memudahkan proses inilah. So yang keempat, so kita buat ni sistem upgrade lah. Upgrade ni maksud apabila berlakunya perubahan, so Purata akan ni lah, akan upgrade lah sistem macam tadi kita cakap tadi lah. Kita akan buat latihan tadi. Kalau dulu zaman dulu kan bila terpaksa turun kilang kan 2-3 jam. Bayangkan mungkin satu hari tak belum settle. Cari error Dulu pakai disket, ingat tak? Betul, kita post pakai disket kan. Sebelum disket ada internet. Betul Kan? Lepas tu pakai pendrive Cek. Ingat. Itu antara cabaran lah. Cabaran saya lah. Cabaran untuk kita upgrade sistem timbang ni. Tapi sekarang ni dah banyak mudah lah sejak adanya internet ni. Jadi patches tu kita hantar through FTP je kan. Ya betul sekarang. Kita akan upgrade sendiri lah. Okey, ni soalan saya yang keempat untuk Cik Aaron pula. So apakah boleh je. ni lagi mencabar ni soalan ni saya rasa. Cik Aaron. So apakah impact sistem web bridge ini kepada API? Impact, okey. Kalau kita nak cerita berkenaan dengan impact, sebenarnya dia memang memberikan impact yang sangat-sangat besar lah kepada AGPS. Terutama sekali dari segi productivity. Betul. Sebab apa saya kata impact dia besar dari segi productivity?
dengan adanya sistem WeBridge ni, kita lebih boleh meningkatkan lagi penerimaan FFB ke kilang. Sebab bayangkanlah kalau kita tak ada sistem, macam mana kita nak terima satu lori tu untuk dalam certain time of period tu. Jadi benda tu takes time. Jadi satu hari mungkin kita cuma boleh dapat timbang dalam 20 ke 30 lori kan, tanpa menggunakan sistem. Sekarang dengan beratus lori dengan adanya sistem ni, saya tengok kita dapat timbang lebih kurang 150 lori FFB. Ini saya kira lebih purata lah. Purata. So banyak peningkatan dari segi inilah produktiviti, dan kita juga boleh produce minyak yang lebih banyak. Kan dulu kita dapat dalam 200 ke 300 metrik ton per day. Mungkin kita boleh dapat lebih daripada itu. Itu saya nampaklah peningkatan dari segi produktiviti lah. Yang kedua, saya nampak of course lah dari segi pengurangan kos. Dalam pengurangan kos berkaitan dengan inilah, at least kita dapat mengurangkan banyak pembaziran dah dari situ. Nama sekali yang saya nampak kita ada buat satu ni, kita panggil apa, timbangan tanpa manusia. Betul. Amin lah. Itu memang banyak bantu untuk kita reducekan kos kat situ. Betul. Kemudian yang seterusnya, pengurusan, saya nampak di sini pengurusan data yang lebih efisien, lebih efisien dan lebih baik dalam dia dapat membantu dalam kita punya grup untuk mengumpul semua kita punya data-data daripada kesemua kilang, 69 kilang tu ke dalam sistem IPMS untuk dibuat analisa ataupun report kepada peringkat pengurusan. So data tu memang dapat real time online. Berapa lama proses data tu, setiap data yang data tu kita hantar setiap 2 minit ke kilang. Every 2 minutes data tu akan transmit daripada WeBridge kilang masuk ke dalam sistem IPMS di HQ. So kalau kata sistem tu down, macam mana agak fungsi? Okey, kalau sistem tu down, kita dah develop ada satu features dalam kita punya engine tu. Nanti let's say katalah tiba-tiba line tu dah okey, dan kita akan rerun balik automatic dia punya job tu untuk hantar ke HQ. Mana-mana data yang mana kita belum upload lah ke HQ. Jadi tak adalah possibility data tu tak naik ke apa ke, tak adalah, kecuali tak ada line lah. Kalau tak ada line memang tak ada. Tapi kalau tak ada line dalam satu hari ataupun 2 hari, data tu akan upload bila nanti automatic lepas tu dah up, tidak akan upload balik lah. Semua sekali data yang kita tak upload ke kilang. Okey, Cik Mi, soalan yang seterusnya lah saya nak tanya. Okey, kita dah banyak buat penambahbaikan lah dekat sistem WeBridge ni. Dah bertahun-tahun. Setiap kali kita ada buat penambahbaikan, kita akan hantar patches ni dekat timbang. Dekat kerani ataupun dekat kilang-kilang lah. Setiap kali ada komen daripada API lah. Sistem WeBridge ni memang boleh dikatakan setiap bulan akan ada je enhancement lah. Sebab kita terlibat dengan banyak syarikat. Betul. Okey, jadi selain daripada penambahan tu, kita ada juga buat inisiatif lain lah, macam penambahbaikan dari segi proses, dari segi security, dari segi keperluan-keperluan lain. Jadi adakah apa penambahan yang kita buat ni sebenarnya ianya membantu ke tidak FGPI ni, ataupun makin menyusahkan FPI ke? Boleh Cik bagi komen sikit. Okey. So bagi keseluruhannya, bagi saya ada kebaikan, banyak kebaikan yang Purata bantu. Bagi saya tak boleh dipertikaikan. Kan bila kita komen sikit, so Purata akan datang. Kan kita akan duduk sama, bincang apa yang perlu dibuat penambah baik. So banyak yang Purata buat penambah baik, iaitu meningkatkan ketetapan lah. Ketetapan. Yang mana itu penggunaan sensor canggih, meningkatkan ketetapan pengukuran. Sensor. Sensor penting, Cik Errol. Sensor, kalau tak sensor ni habis. Tak betul lah. Jadi tak betul lah berat timbangan tu. Kan? Ya, betul. Orang asyik main curi berat je. Betul. Okay. So yang kedua, kita memudahkan akses data lah. Macam sekarang kita ada IPMS. Betul je kan? Selepas ada IPMS baru ganti dengan setelah kita ganti dengan data bank. So setiap saat data tu setiap saat update lah. Ya, betul. Ya, betul. So yang kedua, kita dapat mengurangkan penipuan lah, timbang tadi. Kan, sebab sistem daripada awal, daripada gate pass ke timbang sampai ke grading, sehingga habis prosesnya patah balik ke gate pass. Kan, itu banyak kita dapat kurang. So berat pun kita capture dengan auto tu, auto semua. Ya, macam kita pakai Admin, project Admin lah. Ya,
So timbang lebih cepat dan lancar. Selama ni macam Cik Rizal pakai tulis dengan tangan kan. Nombor 8 ke 9 kita tak tahu nak beza dah sekarang ni. 7 ke nombor. So bila Purwakarta bantu dengan teknologi baru ni, so alhamdulillah. So kelang pun proses lori pun cepat. Dalam 5 minit pun kita pun monitor tiap-tiap hari. Okey. Kita monitor lori tu masuk grading berapa minit. Bawah 5 minit kita akan tanya kenapa grading bawah 5 minit. Maknanya ada record lah. Ada record Cik Ro. So audit trace semua ada complete. Maknanya memang sangat-sangat membantu lah Alhamdulillah. LVPI. Penambahbaikan yang kita buat untuk LVPI ni. Betul. Terutamanya dari segi kita ni fraud kan, dari segi efisiensi, ketepatan data, Betul, dari segi capaian data. So pengurusan saya pun nak buat data, analis data pun lagi cepat. Lagi cepat. Ya, betul. Daily figure pun boleh buat cepat. Kita nak tahu kilang tu proses berapa tan sekarang, berapa kan. Betul. Sekarang dengan ada sistem Purwakarta bantu lagi, bukan setakat Webris, Pomis lagi. Kita dapat menilai kan. Banyak Purwakarta bantu API. Bukan kata API saja, semua syarikat dalam grup FGV. Boleh dikatakan data daripada timbang ni, FPI ni, bukannya pergi dekat APMS saja. Dia pergi ke SAP, PP, LDS, semua ada. Ya, betul. W, semua syarikat guna. Semua syarikat guna. Betul. Jadi sangat-sangat membantulah betul. kepada FGV dan khususnya kepada SGPI lah. Ya, betul. Ya, okey. Teruskan Cik Suhaimi. Okey, soalan kena apakah ciri-ciri keselamatan yang terdapat dalam sistem Webris? Setakat ni lah. Setakat ni apa yang Purwakarta buat penambahbaik itu. Penambahbaikan lah. Ya, betul. Ciri-ciri keselamatan lah dalam betul. kita punya sistem jabat timbang lah. Ya, betul. Terutama untuk FPI lah. Okey, untuk makluman lah Cik Suhaimi, kita sebenarnya memang lebih fokus kepada safety features lah untuk Webris ni, sebab dia melibatkan untung rugi syarikat sebenarnya dekat sini. Sinilah dia punya main entry dia untuk jual beli. Kita beli dan kita jual. Semua kena lalu sistem jabat timbang kan. Sebab itu kita paling benda yang kita tekankan dekat sistem jabat timbang inilah ciri-ciri keselamatan. So jadi antara features yang kita dah buat untuk HGPI ni, salah satunya timbangan secara auto lah. Tu first kali mesti kena buat secara auto. Daripada berat yang kita capture daripada indikator daripada jabat timbang loksa tu mesti berlaku secara auto. Tak boleh ada manual ataupun human punya interaction. Tapi kalau ada manual? Kalau ada, okey, untuk yang kita juga kena ambil kira lah faktor-faktor dari segi contoh katalah blackout kan, kena kilat ataupun lock cell tu rosak. Jadi ada possibility data tu tak boleh ditransmit kepada sistem secara auto. Jadi di situ kita tak nak terpaksa guna juga secara kaedah manual lah. Itu kita punya plan B. Backup kita sediakan juga feature ni, ciri-ciri untuk timbangan secara manual, tetapi bersyarat. Bersyarat ni maksudnya mesti dapat kelulusan daripada high level lah, iaitu daripada pengurus ataupun assistant manager, untuk membenarkan timbangan tu berlaku secara manual. Tapi walaupun timbangan tu kita benarkan untuk manual, kita rekodkan semua aktiviti dia dalam audit report. Jadi pada petang selepas selesai je urus niaga, kerana timbang akan print atau cetak laporan audit, akan bagi kepada pengurus kilang lah untuk mereka buat semakan. Sebab timbangan ni berlaku secara manual kan. Jadi sangat bahaya. So kena ada tanda tangan daripada pengurus lah. Dia akan semak. Semua timbangan yang manual tu dia akan ada reason lah dalam tu. Dalam audit report tu kita letak reason kenapa timbangan ni dilakukan secara manual. So jadi kat situ kalau let's say katalah manager tu dah agree apa timbangan tu dibuat secara manual, dan dia akan sign lah laporan audit tu mengatakan betul timbangan ni dilakukan secara manual. So kalau kata contohnya, katalah macam kita contohnya kata macam gate pass tu kan. Katalah blackout. So kita akan buat secara manual. Selepas tu apa langkah yang perlu dibuat oleh pihak pengurusan kilang? Okey. Untuk gate pass antara Webris dia ada integration. Yang mana tak ada lagi manual punya interaction dia antara operator timbang dengan FESCO tu security guard. Data tu memang secara auto. Dia key in dekat gate pass, data akan ada dekat Webris. Tapi ada juga macam Cik Jimmy cakap lah, possibility berlaku masalah capaian lain kan. Terganggu. Jadi tak boleh berlaku proses integration tu. Terpaksa kita buat juga secara manual. Sebab urus niaga timbang ni tak boleh stop. Dia tak boleh stop. Mesti kena jalan sentiasa.
So backup plan tu kena kuat lah. Kan? Jadi kita sediakan juga features tu. Timbangan boleh dilakukan secara manual juga tanpa menggunakan online gate pass. Tapi kena ada higher level punya approval untuk kita melepaskan aktiviti timbangan secara timbangan secara manual tu antara gate pass dengan WeBridge. So jadi bila lori masuk ke gate pass, dia akan buat gate pass dekat Pesco. Data tu hanya disimpan di gate pass sajalah, tak diintegrate dengan timbang. Jadi bila driver lori datang ke kaunter timbang, dia akan serahkan gate pass tu punya slip bagi kepada operator untuk operator key in balik data tu. Jadi selepas dah katalah pada petang line tu dah okey balik, nanti kita akan synchronizkan balik data tu masuk ke dalam sistem. Okey. So jadi itu antara salah satulah dia punya ciri-ciri keselamatan. Sebenarnya ada banyak lagi, antaranya sensor. So sensor dulu tak ada sensor. Betul. Kan? Betul. Naik timbang je. Betul tak betul, tayar tu duduk betul ke, tayar tu duduk terlebih ke, terkurang ke, kita tak ambil kira. Kan? Tak ada checking pun dekat situ dululah. Jadi sekarang kita dah tambah sensor dekat setiap hujung timbang, ni end to end tu kita akan letak sensor pair dekat situ. Kita pakai infrared. Jadi bila lori tu naik je atas WeBridge, sistem akan check, akan trigger, activatekan sensor tu, check tayar tu betul tak duduk. Kalau dia langgar je sensor ataupun lebih daripada sensor, kita akan bunyikan satu siren dan kita akan block urus niaga tu daripada meneruskan timbangan. Itu antara satu features yang kita tambahlah dekat dalam kita punya sistem jabat timbang ni. Selainnya adalah IC reader, macam saya cerita tadi lah. Iaitu 2 layer punya authentication. Instead of kita key in password, kita minta juga IC dia untuk dia touch dekat kita punya reader tu untuk pastikan orang itulah yang menimbang. So IC ni dia akan tak bagi kat orang lain. Betul. Okey. Antara jenis lainnya adalah plate number. Kita dah buat penambahbaikan dekat kita punya sistem WeBridge, iaitu kita panggil dia auto plate number recognition. Di mana lori naik atas jabat timbang, satu high end punya kamera akan capture image plate number dan convert kepada teks, dan kita akan check dengan kita punya sistem sama ada betul tak lori yang duduk atas timbang ni adalah lori yang kita daftar dekat gate pass tu. Kalau betul, baru kita lepaskan timbangan ni. Sebab apa? Banyaklah berlaku isu-isu kan sebelum ni. Jadi kita tak nak lah ada orang kata tu kerani timbang salah key in nombor plate kenderaan. Sepatutnya kenderaan ni naik, tapi dekat sistem dia key in nombor lain. Kita salah key in potong trik. Jadi kita nak elakkan benda-benda ni daripada berlaku. So kita tambahkan features ni lah, auto plate number recognition ni dalam kita punya sistem WeBridge, yang mana sistem kita integrate dengan kamera tu. Jadi antara lainnya, apa lagi yang kita buat, kita letak juga CCTV dekat tu. Dekat kita punya WeBridge. Di mana nanti bila lori tu naik, kita akan snap image atau image lori tu depan dan image belakang. Dengan sekali nombor plate dia lah. Kemudian image tu kita akan stampkan info atas image tu. Maknanya di situ katalah lori A naik, kita akan snap gambar dia, dan atas gambar itu kita akan stamp info atas gambar tu, dan kita simpan dalam kita punya database. Tujuan dia sebagai evidence jika berlaku apa-apa pertanyaan persoalan ada kes ke apa ke, kita akan tengok balik gambar-gambar tu dan kita simpan dalam kita punya database lah, untuk kegunaan pihak pengurusan API ke ataupun audit ke kan. Jadi sebagai evidence lah tu. Dan seterusnya, antara features yang kita tambah SMS lah. SMS ni fungsi dia untuk gantikan user ID pengurus. Masa saya cerita tadi lah. Kan dulu pengurus asyik nak kena ulang alik je masuk ke bilik timbang tu untuk masukkan user ID jika berlaku risky weighing lah. Contoh timbangan manual, berat tel lebih daripada 5% variant, isu-isu macam tu. Dia hanya sistem akan generate satu TSC. Jika dia jumpa ada je satu urus niaga yang meragukan ataupun urus niaga yang berisiko, dia akan stopkan dulu timbang tu, hantar tag kepada manager, bagi tahu manager, mengatakan timbangan sekian-sekian, ada lori sekian-sekian, untuk lakukan timbangan secara manual lah. Contoh, reason ni kenapa?
Okey, kalau manager kata okey, boleh proceed, dia akan bagi tag tu kepada kerani timbang lah untuk. So selain daripada manager, siapa lagi ya? Maksud Okey, selain daripada manager, kita bagi juga kepada assistant manager untuk membenarkan dia melakukan urus niaga risky weighing ni, sebab kita takut juga nanti kalau kita fokus hanya pada manager, takut mungkin kadang manager tak ada line ataupun tengah sibuk ke apa kan. Jadi at least ada 2 orang lah yang menerima kod TSC tu, manager dan assistant manager yang boleh. Selalunya yang berlaku TSC ni ke apa Cik Ro, yang selalu berlaku lah. Yang selalu sangat berlaku. Okey. Atas pengalaman lah, report-report yang saya tengok biasanya berlaku TSC ni yang 5% tu. Oh ya, 5% tu. 5%. Maknanya berat lori yang dia timbang sebenar tak sama dengan berat lori yang berdaftar dekat body. Iaitu berat yang kita register dengan JPJ tu, berat tear tu. Kebiasaannya berat tu akan lari. Sebab yalah, dia banyak faktor lah kan. Pasal mungkin waktu tu minyak penuh ke, atau dia bawa barang lain ke dekat atas tu, jadi tear tu dah tak sama dengan tear yang dia daftar. Jadi benda ni penting sebenarnya. Kebanyakan sistem-sistem tu dia orang tak check, tapi kita check. Untuk pastikan yang timbangan tear tu adalah timbangan yang betul lah. Jadi jika ada berlaku varian yang tinggi, contohnya sampai ke 10% varian daripada berat, mesti kita akan bagi tag kepada manager untuk dia check lori tu. Jangan pusing lah lori tu, tengok betul tak ada benda yang tak sepatutnya ada kat atas tu ke. Dan kalau dia kata sah, okey, baru kita teruskan urus niaga timbangan tu. Tu biasalah. TSC tu biasa yang 5% tu selalu. Yang manual ni jarang sebenarnya. Betul. Manual ni dia orang takut nak buat kan, kecuali jika berlaku macam kena kilat tu lah, macam kilang lah, kena petir kan, habis semua kilang, itu terpaksa. Kalau nak simply guna manual ni memang tak boleh lah. Betul lah. Okey, antara yang ciri-ciri lain yang saya audit report lah. Audit report ni sangat membantulah kepada pengurusan kilang sendiri dan audit untuk dia tengok aktiviti-aktiviti timbangan. Sebab bukannya dia 24 jam ni duduk dekat belakang orang timbang tu. Betul. Kan? Dia tak tahu bila orang timbang tu buat perubahan data, ada penghapusan data ke, dia tak tahu. Jadi benda-benda ni kita record dalam audit. Dalam audit trail kita panggil auditor report, dia akan print hari-hari, wajib. Walaupun tak ada buat manual ke, tak ada risky weighing pun, dia tetap kena print laporan audit tu untuk manager sign ataupun sahkan. Jadi kat situ at least kalau kata manager tak perasan ke tak sedar yang ada perubahan data dekat sistem Jabatan Timbang tu, at least dekat audit report tu kita dah bagi tahu lah. Untuk dia buat semakan. So kalau audit daripada HQ turun pun semudah lah. Mudah lah memang. Memudah daripada dulu lah. Mudah sangat. Senang sebab tu dia seronok audit sistem timbang ni. Dia akan cari itu dulu lah. Dia akan attack tu audit. Bagi saya audit report. Dia buka je audit report, selak satu-satu kan. Ni kenapa macam tu. Dia akan tanya lah. Tengok lah sama ada pengurus semak ataupun tak semak lah. Jangan tengok pengurus ni sign tak sign. Kan? Kalau sign selamat lah. Kalau tak sign tu kena jawab lah. Kan? Kita dah sediakan ruangan untuk sign tu. Itu SOP dia lah. Itulah antara feature-features keselamatan yang kita tambah dalam kita punya sistem Jabatan Timbang lah. Okey, yang seterusnya ni saya nak tanya lah sebenarnya, apakah langkah seterusnya lah untuk langkah seterus, maksudnya apa plan ataupun antara PI dengan Purata lah. Antara FGPI lah dan Purata tu, sebab kita ni provider. Macam adik-beradik juga. Dan develop sistem tu. Perancangan lah untuk menambah baik lagi sistem Jabatan Timbang untuk FPI. So kita yang baru ni kita buat ni lah. Plan kita nak buat macam ni lah. Contoh macam kita pernah buat. Baru ni kita buat di Besar lah. So timbangan tanpa operator lah. Unmanned lah. Kan. So dari situ kita dah jimat dah. Kos pekerja lah. Jimat dari segi resource lah. Tak perlu lagi ada 2 orang ataupun 3 orang lah. Maknanya benda ni berlaku secara auto lah. Secara auto, sistem. Maknanya lori masuk, terus proses tanpa ada kerani timbang lagi duduk dekat situ. Yes. Lepas tu grading. Betul. Keluar tu apa? Tiket pun tak ni lah. Tak perlu nak operator tak perlu bagilah. So driver timbang tu ambil sendiri dekat kaunter. Mudah lah maksud saya. So yang kedua kita buat ni lah. Kita akan face recognition.
Kan macam Cik Ero cakap tadi lah. Kan detect lah. Kan nombor lori tu semua, body lori semua kita detect. So kita simpan lah. Elok juga yang tu. Apa yang face recognition, pasal dulu teknologi face ni tak ada lagi. Tak ada, betul. Dulu orang ada IC je. Kan pakai chip je semua kan. Cik, ya betul. Teknologi AI macam ni, face ni tak ada. Tak ada, Jadi, betul. saya rasa untuk kita menuju kepada ke arah tu pun saya rasa sesuai lah dengan keadaan teknologi yang sekarang ni, sebab face ni orang tak boleh nak ni. Tak boleh tipu. Tak boleh tipu Tak boleh kan. tipu, betul, Macam betul. IC ni orang boleh bagi-bagi mungkin. Ya, betul. Masih lagi ada lah possibility tu walaupun kita dah susahkan dia. Ya. Okay, jadi sekarang ni Cik Mi, saya nak tanya untuk yang unmanned ni lah. Saya nak Ya, tanya betul. yang unmanned ni. Pasal unmanned ni sebenarnya yang paling, saya rasa paling Mencabar lah, ni, kita, kan. Pasal dia memberi impact yang sangat besar Betul. kepada FBI. Ya. Dekat mana kita dah ni, setakat ni lah kita nak laksanakan untuk sistem unmanned timbang ni di FGPI. So setakat ni kita kita akan operasi untuk buat pasang ni dekat Kalang Besau lah. Kalang Besau. So dah pasang bagi dia dah pasang sistem ni. So nampaknya pihak pengurusan saya pun suka dengan sistem ni lah. Happy. So tanpa ada masalah. Sistem pun lancar. Bukan dari segi perusahaan ni Kelang, tapi dari segi alih hantar buah tu maksud saya. Keluar masuk buah tu berjalan dengan lancar. So kalau tidak sebelum ni ambil masa lama. Kan? Tak silap dalam masa 20 minit, 30 minit lori menunggu. Kan? Sementara nak lepas proses tu. So sekarang pemandu lori ataupun pembekal yang hantar lori tu dapat merasai betapa lancarnya proses Jadi penghantaran buah tu. Jadi macam satu keseronokan pula Betul bagi dia, sekarang. kan? Tak sabar pula nak masuk ya, kilang. Betul. Kan? Dulu, Kilang-kilang sekarang menanya bila pula kilang dia akan dipasang. bila pula kilang-kilang yang lain tak buat ni jealous lah. Jelas sekarang. Kan? Tapi insya-Allah kita akan planning lah untuk kilang seterusnya, iaitu kilang Sawit Empaga lah. Empaga. Ya, insya-Allah. Untuk kilang seterusnya Ya, lah. betul. Empaga. Ya, insya-Allah. Tak ada perancangan untuk roll out semua kilang. Mungkin Cik. insya-Allah Pasal kita benda- akan roll out benda semua. elok, Benda elok bagi saya, kalau bagi saya akan pasang semua serentak. Tapi peringkat ke peringkat ni sekarang kita akan pasang kali yang untuk kilang kedua ni Peringkat itu by kilang peringkat Empaga lah. Ya, betul. Sebab kos dia mungkin boleh tahan juga kos saya Cik Erol. boleh tahan lah. Dia tak adalah mahal sangat. Ya, Kita betul. antara yang termurah. Tapi bagi saya macam Cik Erol cakap tadi, benda baik kita buat. Ya. Betul tak? Untuk keuntungan syarikat. Ya. Betul lah. Itu dia. Jadi sekarang ni driver lori dah tak sabar masuk kilang. Pasal senang lah bagi dia daripada dulu. Kalau tak nak kena tunggu kerani timbang, print lah, in data lah. Betul. Kadang salah lah. Tukar blok lah, itulah. Sekarang tak ada dah. Tak akan berlaku. Daripada ladang tu kita dah automate kan. Ya, betul. Pakai dispatch note tu. Dispatch note, Ya, QR betul. code, ada QR code, scan je. Scan je. Data tu Dekat semua gate dah pas ada. scan. So masuk automatik. So pihak pengurusan ladang pun tahu berapa dia ada hantar Ya. online. Dia terus boleh tengok tiket Berapa timbang. ya, dekat KPG atas ke apa semua boleh sistem tengok automatik semua. Banyak. Banyak mudah. Mudah lah. Tak sama zaman kita, zaman saya dulu lah. Tu yang banyak kilang-kilang lain tak sabar tu. Tak Nak sabar. buat tu. Kan? Orang kena Setiap kali saya turun kilang akan tanya. Bila pula saya kilang saya akan ni. Tak bersabar So, kilang seterusnya membaga lah. Mempaga, insyaAllah mempaga. Okey, bolehkah Cik Erol berkongsi beberapa contoh kejayaan API dalam sistem vibration? Okey, nak cerita kejayaan ni memang kita berjaya lah sebenarnya. Banyaklah kejayaannya. Sekali kalau saya tengok dari segi kecekapan lah. Betul. Dari segi efisiensi cara kita, dari segi operation lah. Operation tu kalau dulu kan banyak sangat dia punya proses manual apa semua. Betul. Jadi sekarang ni benda-benda manual tu semua kita dah Dah kurang, eliminate. Semua dah kita dah automate kan. Itu antara saya nampak kejayaan yang paling Betul. yang Paling termaximum. bagus. Betul. Kan? Sebab yalah itu sebenarnya orang nak kelancaran operation tu. Betul. Kan? Dan cepat dan tepat. Betul. Itu saya nampak antara kejayaan sistem WebBase tu dah membantu FGPI. Ya, betul. Dari segi operasi. Yang keduanya dari segi revenue lah, pendapatan. Dengan adanya sistem ni dapat meningkatkan lagi kita punya productivity dari segi penerimaan FFP, proses FFP, pengeluaran CPO dan kernel dan juga by product. Produk sampingan tu, hasil-hasil tu. Dan dengan adanya sistem kita boleh terima lagi banyak FFP. Instead of kalau dulu mungkin dapat dalam 50 lori, sekarang kita dah boleh dapat 150 lori average satu kilang. Mudah aja. Itu antara kejayaan sistem WebBridge di FGPI dengan adanya sistem ni. Dan dengan tambah lagi dengan teknologi yang kita masukkan elemen-elemen dalam kita punya sistem WebBridge untuk melancarkan lagi proses dan memastikan sistem ini selamat. Dan saya nampak lagi satu
Cimi Ya. antara kejayaan lah kejayaan ni yang paling Mencabar. optimum Ah, lah. ya. Sistem jabat timbang kita FGPI ni telah diiktiraf oleh SIRIM. Yang pertama. Yang pertama lah. Tahniah. Terima kasih juga kepada Cimi lah. Orang yang banyak membantu Prodata sama-sama. dalam sama-sama kita membangunkan sistem jabat timbang ni untuk memastikan sistem WeBridge kita ni selamat diguna pakai dan diiktiraf, disertifikatkan oleh SIRIM. Dan mengatakan sistem kita ni boleh diguna pakai untuk beroperasi secara komersial. Itu penting. Ada orang buat sistem WeBridge tapi tak boleh komersial. Betul. Dia mesti dapat certification daripada SIRIM, baru kita boleh endorse sistem ni untuk digunakan. So nak dapat CJ tu kira mencabar kan? Dia okey. Kalau nak cerita nak dapatkan CJ ni bukannya just kita hantar bagi dokumen je. Oh, tak. Boleh Cik Aero cerita sikit macam mana? Okey. Boleh Cik Min. Boleh Kalau ada masa saya cerita sikit lah. Okey. Cara ringkas tak apa lah. Ringkas Oh ya. Okey, kita pada waktu ni sebenarnya akta ni dah lama dalam SIRIM tahun 1970 lebih saya ingat akta ni, tapi akta ni tak di-enforcekan Kepada semua orang. kepada semua. Sejak tahun bila dalam 5 ke 4 tahun yang lepas baru SIRIM nak enforcekan akta ni. Akta timbang dan sukat. Di mana setiap peralatan jabat timbang ataupun sistem jabat timbang mesti dapat certification daripada SIRIM baru boleh beroperasi. Ya. Baru boleh beroperasi lah. Jadi dia datang ke FGBPI SIRIM buat lawatan, dia semak dan dia dapati sistem kita tak certified. So dia minta kita buat satu dokumen. Okey, nak dapatkan certification ni kita kena follow dia punya regulation, dia punya method programming pun dia ada mention dalam tu. Dia punya encryption method pun dia mention dalam tu. Sebab kita buat based on kita punya cita rasa lah kan. Programmer tu punya cita rasa, permintaan daripada user kan. Sebenarnya benda tu ialah betul lah. Cuma SIRIM dia lebih fokus pada keselamatan. Keselamatan data tu dan macam mana kita simpan data tu dalam database. Itu yang ditekankan dalam SIRIM. Jadi bila dia tengok sistem kita ni tak menepati piawaian SIRIM, jadi dia bagi guideline. Adalah saya kena bacalah buku tu. Nak baca nak faham tu pun satu dia punya method tu kan. Jadi kita redesign balik kita punya sistem WeBridge ni ikut dia orang punya architecture. Kalau dulu kita buat sistem dalam satu file, dia tak nak pecahkan. Macam nak baca indikator kena pakai library. Nak print tiket kena pakai library dia. So library tu dia sediakan dia punya method untuk kita buat. Jadi kita kena ikutlah. So jadi saya rombak balik. Kita rombak balik kita punya sistem jabat timbang ikut architecture SIRIM. Kemudian kita kena declare apa legally relevant data yang kita guna dalam kita punya sistem WeBridge. Legally relevant data ni maksudnya adalah data-data yang critical atau data-data yang confidential yang melibatkan bayaran. Jadi kat situ kita kena declare lah. Kita tak boleh sorok-sorok lah. Masa SIRIM nak tahu ni. Kesan dia nak approvekan sistem sebelum ni kita tak sorok pun tapi kena bagi cerita dia. Kita kena cerita lah kat dia. Maknanya kita kena beritahu lah lori, berat mesin tu antara benda-benda data yang kita panggil legally relevant yang terlibat dengan bayaran. KPG kan. Benda-benda tu. So kita declare field ni kepada SIRIM dan nanti waktu kita nak save data tu pula kita kena encrypt. Sebelum ni kita tak encrypt pun. Data tu kita cuma pakai password je lah. Kalau siapa nak login kena ada password. Dia nak kita encrypt. Encrypt method tu pun dia sediakan. SHA-2256 ke apa kan. Jadi kita ikut je lah. So nanti bila kita dah develop, dah reshuffle lah boleh semua kita punya program, kita dokumenkan semua yang kita buat tu, baru kita submit dokumen tu ke SIRIM. Baru dia start buat analyze. Checking. Dia checking dulu dokumen tu. Checking sampai dia puas hati, dia rasa betul kita punya dokumen ni follow dia punya ni, barulah kita kena hantar sistem ke SIRIM. Proses untuk buat dokumen tu pun berbulan-bulan. Betul. Hantar, dia return balik kat kita. Hantar, dia reject. Hantar, dia reject. Dekat 5-6 kali lah kita ulang alik ke SIRIM tu untuk pastikan yang dokumen kita ni betul. Lepas tu baru dia dah berpuas hati dengan dokumen kita, baru dia minta kita hantar sistem yang kita dah develop ke SIRIM untuk dia buat lab test. Lab test ni pun makan masa juga.
Kadang-kadang bila kita develop, ada certain tu mungkin tak tertinggal follow, tak tertinggal sama. lah dalam dokumen tu. Sepatutnya dokumen you mention macam ni, Ya, tapi dekat program ni I check you tak follow. Kena patah balik. Edit balik dokumen, hantar balik dokumen, edit juga program, hantar lagi sekali program ke Sirim. Dekat situ memang Mencabar betul. jabalah kat setahun ulang alik. Saya dengan tim saya dengan ni lah, dengan Sirim untuk buat test, lab test ni. Okey, lab test ni dia akan test lah. Kan? Kita kena sediakan dia komputer, notebook, kena sediakan simulator untuk dia, untuk dia test. Semua itu nak kena ada alat-alat tu. Dia bagi dia test, dia akan key in lah sistem data tu, dia akan masuk. Lepas tu, lepas dia save, dia tengok betul tak kita encrypt data tu ikut apa dia punya tu. Dia buka lah database tu. Oh ya. Okay. Lepas tu yang paling best sekali lah, yang paling saya rasa macam, saya tak pernah terfikir pula macam ni kan. Dia masuk dalam database, kan? Ni let's say katalah dia ada password lah. Dia ada password database kan. Dia masuk dalam database. Of course lah bila kita masuk dalam database, kita akan nampak table, kita akan nampak field kan. Ya, betul. Dia edit field tu. Boleh directly. Tak boleh? Oh ya. Dia edit field tu, dia ubah katalah berat tu kita tulis dia 40, dia tukarkan jadi 50. Ya. Kan? Ya. Dia nak tengok sistem apa hasil kita baca betul tak? Boleh trigger tak? Hack macam ni, cara kaedah macam ni kan. Lepas dia ubah, dia tutup balik database, dia masuk sistem. Dia nak tengok sistem tahu tak perubahan tu. Kita masuk then dia papar lah kan skrin sistem paparkan mengatakan data ni telah diubah suai tanpa kebenaran. Jadi itu yang dia nak tengok hasil tu. Jadi di situ dia nampaklah yang kita ni dah ikut dia punya features ataupun dia punya method untuk kita develop sistem jabat timbang ni. So lagi satu, kita punya library yang kita dah buat tu pun semua dia encryptkan. Jadi setiap kali kita buat perubahan dekat library tu, katalah kita buat perubahan dekat library tu tapi kita tak update Sirim, pun dia akan check juga. Semua tu dia akan control. Bukannya kita boleh simpi lepas ni, okey katalah Cik Suhaimi API minta request, I nak upgrade ni lah, nak tukar ni lah. Tak boleh. Kena dapat approval daripada Sirim, baru kita boleh proceed untuk buat enhancement tu. Kalau jika melibatkan legally data tu lah, legally relevant data tu. Jika tidak melibatkan legally data tu, tak ada masalah lah, kita boleh just terus je untuk buat ni enhancement kan. Jadi itu. So pengalaman saya dengan Sirim ni lebih 2 tahun lah saya buat dengan tim kan. Kita dengan tim bersama dengan Cik Suhaimi MIS kan. 2 tahun untuk kita buat assessment ni dengan Sirim, barulah kita dapat certification mengatakan kita punya sistem. Kira sabar betul lah. Kalau ikut saya pun tak sabar tengok soalan dia tengok tu kan. Itulah. Kan kalau kita tak dapat certification daripada Sirim ni, API tak boleh buat urus niaga. Kena betul, dia akan seal lah. Dia akan denda. Nak kita kena buat juga. Kita antara for AGV ni antara yang terawal lah yang dapat certification daripada Sirim. Okey, Cik Mi. Okey, so sebelum kita akhiri kita punya sesi ni, ada apa-apa kata-kata daripada pihak pengguna sendiri? Pihak daripada dalaman lah. Kan nak bagi tahu kepada kita punya, mungkin ada yang tengok ni kita punya pembeli sistem ke kan, apa kan, kita punya buyer ke nak tengok sistem timbang. Okey, so dari segi sistem timbang yang Purata buat ni, saya rasa amat puas hati lah. So apa yang saya rasa selama 34 tahun ni, 34 tahun berkhidmat, daripada macam Cik Hero cakap tadi, dari segi penggunaan secara manual sampai secara online, bagi saya banyak kebaikan kepada syarikat saya lah, untuk syarikat FGV, terutama FGV lah. Dari segi untuk menganalisa data, banyak perubahan yang Purata bantu. Purata ni bagi saya mudah. Bagi saya tim Purata bagi saya ni mudah dibincang, mudah bincang ataupun mudah untuk kita nak buat satu perubahan tu, mudah. Tak kira waktu lah maksud saya. Malam ke, siang ke, time cuti ke, saya call. Just call je. Setiasa angkat, jawab. Jawab bukan jawab cara orang kata apa? Cara kasar ke apa. Mudah. Ya, macam adik-beradik lah jawab. Okey, terus buat. So dengan ada lagi tu macam Cik Hero cakap tadi, ada FTP tadi kan. Lagi cepat saya. Bila Cik Hero ubah, so hantar dekat FTP tu, semua kilang update. So pick up data itu. Itu saya amat puas hati lah. So baki saya dengan servis saya lagi lebih kurang dalam 2 tahun setengah ni. So tak lama lagi sini. Tak lama dah saya.
Dah ada pengganti belum? Setakat ni belum ada lagi. Belum lagi? ada. Oh, dia kena Kok cari- ada tim-tim Purata yang berminat ke? Kalau ada nanti bolehlah minta. Boleh minta lah. So sekali lagi saya mengucap terima kasih lah kepada pihak pengurusan Purata, terutama tim Cik Hero yang banyak bantu saya dan Syaikat untuk mendapat kualiti data yang terbaik lah. So terima kasih Cik Hero. Okey, terima kasih Cik Suhaimi. Untuk saya pun dari bagi pihak Purata pun mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih Sama-sama. kepada terutamanya Cik Suhaimi dan kepada FPI yang banyak membantu juga. Sebenarnya bukannya Purata membantu kan. FPI pun ada, FGV Group pun ada bantu kita untuk kita membangunkan sistem tak semestinya kita tak sistem Webbrace kan. Sistem lain pun sama jugalah kan. Jadi kelebihan saya nampak dekat sini sebab Prodata dia lebih kepada business process. Tu memang datangnya daripada internal. Betul. Jadi Prodata ni memang dah mahir. Dah faham. Dah memang faham pun selok-belok proses. Start daripada biji benih tu lagi. Betul. Biji benih sawit tu pun kita getah record, semua tu. Sampailah dia jadi end product. Sampai jadi sabun, Maggi, susu apa semua tu kan. Dia punya proses tu semua dalam pengetahuan Purata lah. Jadi betul. untuk kita develop sistem tu lebih mudah. Lebih cepat lah sebab kita punya subject matter expert tu datang daripada internal dengan bantuan daripada MIS syarikat lah. Macam contohnya Encik Suhaimi, Ketua MIS untuk FGV Pump Industry kan. GPI ni antara kita punya master player yang terbesar juga ni kan dalam Purata ni. Masa kilang dia banyak kali 69. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Encik Suhaimi. Banyak membantu Prodata dalam membangunkan sistem-sistem di FGV ni terutama. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.